Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas, Nurul Izzah telah difitnah kononnya menerima gaji daripada MOF ataupun sebagai penasihat laksana. Hari ini akhirnya Nurul Izzah menang juga, walaupun Nurul Izzah telah pun membuat laporan polis berkaitan perkara tersebut dan ada nama-nama tertentu yang dikaitkan dengan fitnah tersebut. Tak puas nak fitnah Perdana Menteri, diserang pula anak Perdana Menteri. Kali ini terkena sendiri. Apabila Kementerian Kewangan MOF sendiri tampil menafikan Nurul Izzah dibayar RM35,000 sebagai penasihat laksana. Lainlah macam pembangkang. Buat kabinet bayangan dan tuntut pula bayaran allowance 5,000 sebulan. Orang potong gaji, Anwar tak ambil gaji. Bahkan semua menteri, semua kementerian pun potong gaji menteri-menteri dan timbalan menteri. Tapi lain pula cerita dengan Perikatan Nasional. Minta allowance untuk portfolio kononnya. Adakah itu adalah satu perkara yang baik? Dan Nurul Izzah pula tak pernah dibayar dan tak ambil gaji pun, tetapi difitnah menerima RM35,000 kononnya sebagai penasihat laksana. Kementerian Kewangan MOF menafikan dokumen tular mendakwa bekas ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar dibayar sebagai penasihat kepada Agensi Pelaksana Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana. Kementerian itu menerusi kenyataan di Facebook berkata, surat tular yang diwar-warkan di media sosial adalah fitnah semata-mata. Dokumen perjanjian yang diwar-warkan itu merupakan sebuah draft tawaran yang tidak sah, kata MOF di Facebook hari ini. MOF berkata perjanjian yang sah yang telah ditandatangani oleh Nurul Izzah adalah untuk memberi khidmat nasihat kepada laksana secara pro bono atau tanpa mengambil imbuhan kewangan mahupun sebarang faedah seperti yang telah dimaklum kepada umum. Sebelum ini Nurul Izzah yang juga naib Presiden PKR menerima satu kiriman di laman sosial Facebook yang berbaur fitnah terhadapnya. Hantaran tersebut mengatakan bahawa beliau telah dilantik sebagai penasihat laksana dan menerima gaji sebanyak RM35,000 serta diberikan 2 kaki tangan dengan pendapatan antara RM5,000 hingga RM20,000. Susulan itu, Nurul Izzah telah membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur fitnah berkenan selain menegaskan bahawa tindakan menyebar maklumat palsu adalah pelanggaran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Saudara-saudara sekalian, dengan penegasan daripada MOF ini, maka tamatlah riwayat fitnah terhadap Nurul Izzah ini. Semoga pemfitnah itu dapat didakwa dan tidak dibiarkan berleluasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Saat Tun Mahathir masih di IJN, ini pula keputusan yang paling menyedihkan, tetapi menggembirakan kita seluruh rakyat Malaysia. Menyedihkan mungkin pada Tun Mahathir, tetapi menggembirakan untuk rakyat Malaysia khususnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Agong telah pun memperkenankan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian kes Batu Putih. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan
Kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta-merta. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan RCI itu dilakukan selaras dengan Akta Suruhan Siasatan 1950 Akta 119. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said bersama dengan Ketua Pengarah BHEUU JPM Zamri Misman hari ini telah menghadap dan menyembah maklum Sultan Ibrahim tentang cadangan kerajaan mengenai penubuhan RCI berkenan. Seri Paduka Baginda juga memperkenankan pelantikan 7 ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sarif sebagai pengerusi dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi, kata BHEUU. 5 lagi ahli RCI ialah pengamal undang-undang Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, bekas Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Profesor Dr. Johan Samsudin Sabarudin, pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Undang-Undang Pentadbiran Profesor Datin Dr. Fardrida Jalil, Pegawai Kewangan Negeri Johor Datuk Mohamed Ridha Abdul Kadir dan Pengarah Laut Wilayah Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dola. Sultan Ibrahim turut memperkenan Zamri sebagai setiausaha RCI manakala BHEUU JPM pula akan bertindak sebagai urus setia. Pada Oktober tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Anwar pada Disember lepas turut meminta Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Idris Harun mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Batu Putih. Arahan itu meminta Idris meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu Putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih manakala Batuan Tengah yang terletak tidak sampai 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubiran Selatan kira-kira 4 kilometer dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang ini isu sosial yang betul-betul mengejutkan seluruh Malaysia. Semua orang di Malaysia pasti mengenali sosok nama yang dipanggil Abid Liu. Beliau adalah antara orang yang banyak mempengaruhi ramai orang. Namun demikian, sejak akhir-akhir ini, Abid Liu dikaitkan dengan satu kes yang amat berat. Terkini daripada mykmu.net melaporkan, Abid Liu ajak tukar pasangan lakukan seks, kata saksi dalam perbicaraan. Seorang saksi dalam perbicaraan kes gangguan seksual membabitkan Abid Liu memberitahu mahkamah pendakwa itu mengajaknya bertukar pasangan untuk melakukan hubungan intim. Saksi ke-9 yang juga pengadu memberitahu perkara itu ketika menjelaskan tangkap layar teks WhatsApp diterimanya dalam sesi pemeriksaan utama di Mahkamah Magistrat Tenom. Wanita berusia 40-an itu memberitahu mahkamah dalam teks WhatsApp diterima, Abid atau nama sebenarnya Abid Irwan Ibrahim Liu, 38 tahun, mengajaknya bertukar pasangan. Abid mencadangkan perkara itu supaya dia boleh melakukan hubungan intim dengan pengadu, manakala suami pengadu pula disuruh
melakukan hubungan intim bersama istri pendakwa tersebut. Dalam tangkap layar lain pula, pengadu memberitahu mahkamah Ebit turut mengeluarkan kata-kata luca dengan menyatakan hendak peluk, cium manja-manja dan melakukan perkara tidak senonoh kepadanya. Kemudian, pengadu membalas mesej dengan menyatakan, Ebit Liu mempunyai istri dan mesti dia ada hubungan suami istri di rumah. Jadi kenapa perlu buat lagi kepadanya? Apabila Ebit mengajaknya bertukar pasangan, pengadu memberitahu bahawa dia tidak akan dan suaminya pun tidak akan melepaskannya, lapor utusan Malaysia. Malah, apabila membaca ayat tidak senonoh diterima daripada Ebit Liu, pengadu turut berasa malu kerana ayat ditulis agak memalukan dan pengadu sendiri yang sudah bersuami pun tidak pernah menulis atau cakap ayat seperti ditulis Ebit Liu. Menurut saksi itu, dia turut menghantar teks WhatsApp menasihati Ebit Liu supaya melakukan taubat nasuha dan jangan buat perkara sebegitu dengan orang lain, kerana Ebit adalah seorang yang terkenal. Aib ini saya seorang sahaja yang simpan. Macam awak cakap, kita manusia biasa. Lagipun saya istri orang. Tak apalah, ini ujian hidup saya. Ada suami macam ini, saya sabar sahaja demi anak, katanya. Dalam keterangannya, saksi juga memberitahu mahkamah dalam teks WhatsApp-nya, dia kasihan kepada Ebit sebab tertuduh seorang yang terkenal. Jadi dia berpesan jangan WhatsApp orang lain seperti itu kerana jika ia tular tertuduh sendiri yang malu. Ebit Liu berdepan 11 pertuduhan gangguan seksual iaitu membuat hantaran, gambar dan perkataan luca dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita melalui WhatsApp yang didakwa berlaku di Tenom antara 29 Mac hingga 18 Jun 2021. Dia didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 5 tahun, denda atau kedua-duanya bagi setiap pertuduhan. Perbicaraan berlangsung di depan Magistrate Nur Ashraf Zulhani dan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aziza Muhammad dan Analia Kamarudin. Manakala Ebit diwakili Peguam Ram Singh dan Muhammad Sarul Nizam Salih Keruak. Dipetik daripada mykmu.net daripada sumber FMT dengan tajuk Ebit ajak tukar pasangan lakukan seks, kata saksi perbicaraan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hadi hina institusi kehakiman perlembagaan, kata Hasbi. Saudara-saudara sekalian, sejak akhir-akhir ini semakin galak dan semakin banyak perkara yang dianggap menghina institusi kehakiman dan perlembagaan yang dibuat oleh pelbagai pihak. Kemarin, salah seorang pempengaruh yang pro Perikatan Nasional iaitu Didi Chronicle telah tampil membuat video permohonan maaf atas tindakan beliau membuat parodi berkaitan dengan keputusan mahkamah baru-baru ini. Dan AMK Amanah telah pun bersepakat akan membuat laporan polis di seluruh negara untuk mahu disiasat Didi Chronicle berkaitan dengan video parodi tersebut yang didakwa telah menghina mahkamah. Di Malaysia ini siapapun bebas membuat apa-apa bersuara, tetapi jangan sampai melampaui batasan, terutamanya berkaitan dengan menghina 3R atau menghina mahkamah. Saya yakin Didi Chronicle telah
pun menyedari perkara tersebut. Itu sebab dia membuat pengakuan dan telah memadam video tersebut. Namun demikian, nasi sudah menjadi bubur. Namun, apa yang berlaku ialah Hadi pula didakwa menghina institusi kehakiman dan perlembagaan. Pemuda Amanah mendakwa Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, menghina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Katanya, ketuanya iaitu Hasbi Muda membuat dakwaan itu berdasarkan rencana Abdul Hadi bertajuk Meninggalkan Syariat Allah Amanah Besar yang disiarkan laman web rasmi PAS hari ini. Tulisan Abdul Hadi, namun demikian kini muncul kalangan hakim yang bijaksini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah, adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan mahkamah yang berpandukan perlembagaan yang serupa. Tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindaan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman, kata Hasbi dalam kenyataannya. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu pelbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen jenayah Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri memberi amaran bahawa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes tersebut. Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama, sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian dari kerajaan, namun tidak ada usaha untuk memindah perlembagaan, sekaligus mencerminkan dirinya bersikap sambilewa dengan menjalankan peranan sebagai seorang ahli legislatif. Tambah Hasbi lagi, Hadi hina institusi kehakiman perlembagaan, kata Hasbi Muda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sekali lagi, tembelang pecah lagi. Tembelang Najib pecah lagi. Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab, dedah saksi 1MDB. Bekas penasihat undang-undang 1MDB, Jasmine Loh Aiswan, mendakwa Jolo adalah individu di sebalik surat yang dikaitkan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat Diraja Arab Saudi kepada bekas Menteri Najib Razak. Loh yang merupakan bekas pegawai 1MDB yang dekat dengan Jolo memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Jolo mengarahkan mendiang Ki Kok Tiam, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Jolo, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah besar wang yang masuk ke akaun Najib. Ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes rasuah RM2.27 dana 1MDB terhadap Najib hari ini, Loh berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta Jolo untuk menyertai mesyuarat bersamanya. Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada tahun 2015. Jasmine Loh berkata dua individu tersebut adalah pengarah Isyan Perdana Sdn Berhad, Samsul Anwar Sulaiman, dan pengarah projek Yayasan Rakyat 1 Malaysia, YR1M, Dennis C. Samsul dan C merupakan saksi dalam kes rasuah RM42 juta SRC Internasional
di mana Najib disabit bersalah dan menjalani hukuman penjara sejak Ogos tahun 2022. Ketika mesyuarat itu, dakwa Low, Samsul bertanya ada Low bagaimana kepada Low atau Jolo bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang yang masuk dalam akaun Najib yang didakwa daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Samsul kemudian memberitahu Low yang ramai pihak bertanya kepadanya, yaitu Samsul, bagaimana berkenaan dakwaan wang itu adalah daripada 1MDB dakwa Low. Selepas itu, Jolo mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Selepas itu, saya dan Jolo keluar sekejap untuk bincang satu hal lain. Namun, ketika saya kembali ke bilik itu, saya lihat Ki sedang sediakan draft surat Putra Saud, katanya lagi. Dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Arab Saudi dan percaya wang yang masuk ke akaunnya adalah daripada kerabat diraja negara itu. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.27 bilion. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tembelang pecah lagi. Jolo dalang di sebalik surat derma Raja Arab dedah saksi 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti orang yang cuba ugut bunuh Nick Elin didedahkan oleh polis. Tidak sangka sama sekali orangnya ini dan bukan juga calang-calang. Saudara-saudara sekalian, sampai begitu sekalikah mereka tidak menyukai keputusan mahkamah sehingga sanggup menggunakan kekerasan, menggunakan ugutan bunuh terhadap Nick Elin. Walhal, mengikut pemahaman beberapa penganalisis politik, sebenarnya ia mudah difahami. Ianya hanya melibatkan pertindihan dan melangkaui kuasa negeri. Walau bagaimanapun, biasalah kan politik telah diguna dan telah dimanipulasi sehingga ianya menjadi begitu panas sama sekali. Namun demikian, hari ini polis menyatakan bahwa telah pun mengenal pasti suspek yang mengugut bunuh Nick Elin. Saudara-saudara, polis telah mengenal pasti individu di sebalik 3 akaun media sosial yang didakwa membuat ugutan bunuh terhadap peguam Nick Elin Zurina Nik Abdul Rashid. Ketua Polis Kuala Lumpur, Aloyuddin Abdul Majid, dilaporkan berkata, polis telah membuka 3 kertas siasatan berkaitan atau berkenaan ugutan yang dibuat terhadap Nick Elin dan 1 kertas siasatan telah siap. Tahun lalu, Nick Elin buat 3 laporan. Kita buat 3 kertas siasatan dengan 1 daripadanya sudah selesai dan ada dengan TPR, Timbalan Pendakwa Raya. 2 lagi laporan masih dalam siasatan dan kita akan lengkapkannya dalam masa terdekat untuk serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya, katanya, seperti dibetik Berita Harian. Menurut laporan Cosmo, Alauddin berkata polis belum membuat tangkapan terhadap suspek. Terdahulu, Nick Elin membuat laporan polis setelah menerima ugutan bunuh ekoran langkanya memfailkan petition mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Pada Jumat lalu, panel 9 hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen peguam Nick Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk membatalkan
18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Mahkamah memutuskan Dewan Undangan Negeri Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun perlembagaan ataupun mahkamah yang membenarkan pembatalan hanya 16 daripada 18 peruntukan tersebut. Susulan keputusan itu, Nick Elin berkata, dia dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdurrahman, bukannya menyerang sistem syariah seperti yang didakwa sejumlah pihak. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Perkara penting yang perlu dinyatakan adalah enakmen jenayah syariah yang dicabar adalah hukuman takzir. Ia bukan hudud, ia bukan kisas, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.